Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah izinnya dapat kita berkumpul di rumah Allah ini selepas kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Terima kasih kepada urusan masjid atas kebutuhan untuk kita berkongsi sedikit sebanyak beberapa perkara yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kita disusun kehidupan kita ini supaya kita dapat menghindari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kita sedang berada di bulan Ramadan, di akhir-akhirnya. Hari ini hari ke-28 kita berpuasa, dan saya dihubungi itu tajuk kuliah subuh tentang Aidil Fitri lah. Telah saya sebutkan tadi, kita menyusun kehidupan kita mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam peribadatan seperti puasa ada susunannya, ketika kita gembira juga ada susunannya, ketika kita berduka juga ada susunannya. Jadi umat Islam ini hidupnya tersusun. Jaranglah kita melihat satu cara hidup lain yang kehidupan para pengikutnya disusun sedemikian rupa. Mungkin kalau kita berpeluang mempelajari agama atau cara hidup yang selain kita, dia ada beberapa panduan, tetapi dia tidak menyusun kehidupan para pengikutnya sedetail kita. Contohnya Buddhism, dia mempunyai sistem atau cara hidup yang agak lengkap. Tapi apabila berlaku jenayah, dia tak ada hukuman khusus yang ditetapkan oleh agama atau cara hidupnya. Dia sebut jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan macam kita kan. Wala taqrabuz zina wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita hampiri zina, jangan kita makan harta sesama kita secara salah. Tapi bila pelanggaran cara hidup lain itu, dia tak ada hukuman. Tapi larangan-larangan dalam kehidupan kita, kalau berlaku pelanggaran, ada sesetengah hukuman Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tetapkan. Antaranya hukum bunuh. Memang itu kesalahannya Allah sebutkan, hukumannya juga Allah tetapkan. Ada sebahagian lagi yang disebut ta'zir. Itu kesalahan-kesalahan yang Allah larang, tetapi hukumannya tidak ditetapkan, bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah Islam pada waktu itu. Jadi kembali kepada tajuk kita Aidil Fitri. Ia hari yang besar, kita pun dalam bahasa kita disebut hari raya. Kalau hantu yang besar disebut hantu raya. Jalan yang besar orang sebut jalan raya. Jadi hari raya ni hari kebesaran kita. Saya kira
dalam kehidupan kita tidak banyaklah hari-hari yang sebegini besar. Buktinya lebuh raya yang besar itu pun semalam sudah sesak ke seluruh pusuk tanah air. Dari tempat yang ramai semalam sudah sesak. Jadi hari raya, hari yang besar dalam kehidupan kita. Macam kalau yang luarnya akan baliklah ke kampung halaman. Jadi apa erti hari raya kepada kita? Yang Allah susun kepada kita, apa erti hari raya kepada kita? Saya sebutkan juga tadi, kaum-kaum selain kita yang bukan Islam juga ada. Kalau tadi mereka juga ada kesalahan-kesalahan, mereka juga ada perayaan-perayaan. Jadi kalau dari segi literalnya, Aidil Fitri, perayaan untuk kita kembali kepada fitrah. Fitrah manusia ni banyak. Antaranya fitrah makan. Yang kita nak kembali antara perkara yang biasanya kita ni jenis pagi-paginya kita makan. Kita sarapan ke, minum pagi ke, menyebuk ke, apa sebutannya. Maknanya kita makan. Maknanya hari raya nanti kita akan makan balik. Bahkan diharapkan kita berpuasa pada hari itu, dan disunatkan kita makan sebelum kita ke masjid untuk bersolat dan sebagainya. Jadi itu kembali kepada fitrah. Tetapi jangan lupa juga fitrah-fitrah yang jahat dalam diri manusia. Manusia ni ada tak perangai tak elok dia tu. Jadi yang itu kita dilarang sebab kita sudah dilantik sebulan dalam bulan Ramadan. Sebab kalau kita bicara buat puasa, saya rasa buat puasa banyak lah kan. Kita diwajibkan berpuasa ini untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugilah sekiranya fitrah yang perangai-perangai tak elok kita tu kita keluarkan semula selepas kita tidak berpuasa. Jadi itu bicara buat puasa. Pagi ini kita bicara buat hari raya. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW sempat berhari raya 9 kali kan? Sebab puasa ni difardukan pada tahun kedua Hijriah kan? Dan selepas itu Nabi Muhammad hidup 9 tahun. Jadi kalau dari segi sejarahnya, sebenarnya orang Arab Jahiliyah mereka juga berhari raya, 2 hari raya besar mereka. Jadi dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allah menggantikan 2 hari raya sebelum Islam itu, sebab dia ada hari Mahrajan dengan hari Nairus. Jadi dikatakan ada di kalangan para sahabat ini, mereka terkenang-kenang perayaan-perayaan yang mereka buat sebelum Islam. Perayaan mana-mana bangsa pun, perayaan ini mestilah diisi dengan perkara-perkara yang menyeronokkan. Apa orang kata, tempat jatuh lagi dikenang kan? Jadi barangkali mereka terkenang-kenang peristiwa-peristiwa atau perayaan-perayaan yang mereka buat ketika perayaan sebelum Islam. Tapi Nabi larang. Nabi kata, Inna Allah abadalat khairan minhuma.
Yaumal fitri wa yaumal nahar. Jadi Nabi sebut Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada kamu 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari perayaan yang mereka rayakan sebelum Islam, yakni Aidil Fitri dan Aidil Adha yang selalu kita sebut raya Kurban. Jadi 2 hari raya ini selain daripada kita bergembira atas kejayaan kita mengharungi Ramadan, dia juga menggantikan perkara-perkara yang satu ketika dulu para sahabat merayakan hari-hari kebesaran tertentu, dan hari yang mereka raya itu sebenarnya ada keterkaitan dengan tamadun-tamadun Parsi lama. Jadi samalah seperti kita raya ni, nak semula kena ada minum. Jadi orang jahiliah mereka minum arak. Nak sedap lagi kena ada makan yang sedap kan. Mereka makan makanan-makanan yang sedap. Jadi apabila raya kita, benda itu tidak dilarang. Memang kita disuruh adanya makan-makan, adanya minum-minum, dan kita disuruh juga berpakaian dengan pakaian yang terbaik kita ada pada hari itu. Saya memang agak kecewa kalau ada orang datang bersolat pagi raya pakai t-shirt yang biasa dipakai pada hari-hari biasa. Hari raya kita kena tamak sikit. Sehingga ada dalam hadis juga, sahabat yang tidak mampu membeli baju baharu sebut kat Nabi dia tak mampu. Nabi isytiharkan mana sahabat-sahabat lain yang mampu membeli lebih daripada satu, supaya bagi kat sahabat yang tak mampu. Jadi itu satu suruhan. Maknanya kalau orang yang tak mampu sekarang ni banyak, kita boleh bantu mereka untuk membelilah pakaian-pakaian baharu. Jadi isi kegembiraan ni selain makan minum, pakaian. Kita pakailah pakaian-pakaian yang terbaik yang kita ada pada hari raya. Jadi itu sebahagian daripada sejarah bagaimana hari raya itu wujud. Dan kehidupan kita orang Islam, apabila ada arahan, ada susunan, dia menjadi ibadah yang agak khusus. Dia jadi ibadah. Di sinilah yang akan membezakan adat dengan ibadah. Jadi antara perkara yang kita sama-sama lakukan, maknanya sama-sama lakukan ni, sesama manusia sama-sama lakukan. Mereka raya, kita raya. Jadi yang akan membezakan dia jadi ibadah atau tidak menjadi ibadah ialah niat kita. Masa kita berhari raya, kita mesti berniat untuk menyambut seruan ketuhanan ini, menyambut seruan keagamaan ini. Kita mesti ada niat di dalam hati kita. Kita bukan bergembira semata-mata kerana orang lain bergembira. Dia adalah arahan keagamaan kita. Maknanya hari raya ini ialah perkara agama, bukan perkara adat. Ya, adat kegembiraan lain pun kita buat banyak. Contohnya 31 Ogos. 31 Ogos ini sebenarnya tarikh biasa seperti tarikh-tarikh lain, tapi oleh kerana dia sudah diisytiharkan hari kebangsaan, orang bergembira jugalah, orang sambut jugalah. Tapi itu atas dasar kenegaraan kita. Tapi kita sambut hari raya ini di atas keagamaan kita. Jadi apabila dia perkara agama, ada juga susunan-susunan daripada agama itu sendiri. Jadi
Jadi susunan daripada agama ini, pertama, kita menambahkan atau menghidupkan dengan tasbih dan tahmid. Jadi kita memang disuruh sejak terbenam matahari lah, hari terakhir Ramadan, tak kira lah sama ada 29 atau 30 kita berpuasa, terbenam sahaja matahari, masuklah Syawal, kita disuruh untuk tambahkan tasbih dan tahmid kita. Maknanya boleh takbir raya dah. Dia macam-macam juga saya tengok di beberapa tempat berbeza, susunan yang berbeza. Dia takbir rumah ke rumah. Di Perak ni ada satu, itu peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Perak. Takbir rumah ke rumah dibenarkan. Jadi siapa-siapa yang rumahnya dekat dengan masjid, kalau nak takbir rumah ke rumah, panggillah 2-3 orang. Anak nak bertakbir lah. Memang kita disuruh bertakbir membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya. Sebenarnya bermula dari malam itu lagi. Kita bertakbir dan bertahmid lah. Kalau kita nak bertahlil pun tahlil lah, tapi tahlil ni biasanya orang kita kaitkan dengan kematian pula. Tapi tahlil itu pun sebenarnya boleh dibuat bila-bila masa. Jadi kita bertahmid sejak malam, sama ada secara berjemaah atau berseorangan. Janganlah kita terlalu disibukkan dengan hidangan-hidangan sehingga kita lupa benda yang disuruh secara pasti. Hidangan itu banyaklah kan. Dia nak gulai daging lah, dia nak gulai kambing lah, nak berkurma kambing lah. Dia sibuk. Jadi kaum-kaum ibu, kalau pun nak menyediakan hidangan untuk esok hari, tapi mulut tu jangan lupa lah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergembira ni atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang umur anak-anak balik itu kita rasa besar hati jugalah. Dan itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Panggilan itu Allah yang gerakkan. Allah yang gerakkan mereka untuk balik. Jadi dalam nak menyediakan makanan-makanan kegemaran kita itu, jangan kita lupa menghidupkan malam hari raya kita dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mudah takbir dan tasbih itulah. Jadi kalau malam raya kita hidupkan dengan cakap-cakap semata-mata atau makan-makan semata-mata, dia tak capai susunan yang disusun oleh agama kita. Kita kena ada tasbih dan tahmidnya sekali. Jadi untuk membezakan kita dengan umat lain dan hari lain, kita juga disunatkan menyambut hari raya dengan bersolat Aidilfitr. Dan ini adalah solat yang paling afdal selepas solat-solat fardu. Tapi yang ni saya rasa masyarakat kita amat prihatin. Entahlah kalau akhir-akhir ini mereka kurang, saya tak pasti. Tapi setakat yang kita berpengalaman, solat sunat Aidilfitri memang diberi perhatian yang besar oleh masyarakat kita. Saya yakin siapa yang datang lambat tak boleh masuk masjid kita akan penuh. Jadi siapa cepat dia dapat rezeki masing-masing. Kita kena bersolat Aidilfitri. Pahalanya besar, besar mana wallahu a'lam, Tuhan saja mengetahuinya. Tapi kita yang ini, orang yang tak apa nak sembahyang, yang wajib pun dia ada rasa sungguh-sungguh nak datang. Bukan sekadar itu, Ramadan ni memang semangat kita luar biasa.
Tengok tarawih pertama sudah, dia akan penuh juga. Tapi yang ni masyarakat kita memang beri perhatian yang luar biasa. Sembahyang raya pagi itu kalau kita terlambat, tak apalah, saya imam, saya kalau sunatnya memang datang lambat sikit, saya ada tepat. Tapi kalau yang bukan imam, kalau tuan-tuan datang lambat, kalau masjid ni saya rasa kena bawa sejadah sendiri. Seperti mana kita menghadapi zaman pandemik, kita bawa lah sejadah. Kita bersolat dan mendengar khutbah hari raya serentak. Jangan kita bersolat sahaja sebab ada orang dia gaduh nak balik. Saya pun tak tahu, tak suka dengan ceramah orang kali kan. Dia combination, dia walaupun dia tidaklah macam wajib seperti Jumaat kan, tapi dia bersama-sama. Sunnahnya Nabi lakukan serentak kedua-dua. Jadi sembahyanglah Nabi berkhutbah. Sebab ada orang jangan khutbah saja, janganlah sembahyang saja, lepas tu dia cepat-cepat nak balik. Jadi sebelum ke masjid, seperti hari Jumaat, dia ada mandi sunat hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Kita lakukan secara tertib, insya-Allah Allah akan pelihara yang lain. Dia itu agama kita itu. Kamu peliharalah Allah, Allah akan pelihara kita. Ihfazillah yahfazuka. Kamu pelihara Allah, Allah akan memelihara. Dia ada. Kalau kita tak pelihara, Allah pun barangkali tidak memelihara kita. Agama kita memang begitu. Perhatian Allah kepada kita sebenarnya jauh lebih berat daripada kita memberi perhatian kepada perintah-perintah Allah. Macam orang selalu katalah, kalau kita pergi, kalau kita kembali kepada Allah dengan berjalan, Allah akan datang kepada kita seolah-olah berlalu. Kita menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dengan perbuatan mandi. Kadang-kadang kita tiap pagi mau mandi pun, nak pergi kerja pun kita mandi. Sejuk macam mana pun, walaupun tak ada water heater, kita nak keluar ke mana-mana ni kita mandi. Itu dah jadi adat kita lah. Tetapi mandi pada hari itu bukan adat semata-mata, dia adalah ibadah juga. Walaupun sekadar mandi yang selalu kita lakukan seperti biasa. Jadi yang saya sebut tadi lah, makmum disunatkan pergi awal, imam dia lambat sikit tak apa. Jadi kita di samping nak berebut tempat, kita memang disuruh. Tempat depan ni memang disuruh. Dia Islam ni yang berebut ni, dia tak banyak ada suruh. Bahkan dalam hal kehidupan dunia ni, dia suruh kita lepaskan kalau boleh. Apa dia panggil asal. Kalau buat makan, tak faham makan lah. Tapi kalau dalam bab ibadah, solat duk sah depan, dia kena berebut sikit. Dalam bahasa kita kata berebut lah kan. Maknanya kita kena ke depan cepat. Jangan tunggu untuk imam panggil. Jadi pergi awal itu sunnah. Walaupun dikatakan Aidilfitri ini kita lewatkan sikit bagi peluang pada kawan-kawan yang belum bayar zakat. Tapi sekarang kalau tak jumpa amil tu, kira pelik sikit lah. Depan TF pun ada amil duduk, depan bank pun ada amil duduk. Kalau kita sengaja lambat cari pagi raya tu, kita yang memang cari pasal. Depan bank ada lagi tak? Amin. Biasanya ada. Depan TF pun biasanya ada. Kadang-kadang dua kiri kanan lagi. Saya ucapkan terima kasihlah kepada amil-amil kita. Walaupun sebenarnya komisen untuk amil tu kecil sebenarnya. Jadi amil dalam hari tak kaya, kalau 1/8 putlah banyak sikit. Dia 1/16. 1/16 kecil sebenarnya. Portion untuk amil kecil. Dan kita mengucapkan terima kasihlah
kepada amil-amil kita yang sanggup duduk situ tunggu, memudahkan kita menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala berzakat. Amil kita tunggu kita di tempat-tempat yang selalu kita pergi, sama ada di bank atau di pasar raya. Walaupun komisen mereka bagi saya kecil lah, 1/16. Itu pun 16 lagi lah. Ada tambah tak? Saya rasa tak ada. Jadi kalau kita nak bayar zakat pagi itulah kita nak bayar, kita saja cari pasal nak lambat ni. Kita boleh buat sekarang atau sejak 1 Ramadan hari itu. Dan kalau seterusnya lah, bagi yang ada kemampuan berbelanja lebih sikit pada hari raya memang digalakkan. Barangkali itulah bermula tradisi kita sedekah duit pada budak-budak kan. Sebenarnya tradisi-tradisi kita membuat dengan tidak menyebut. Dia macam satu realiti tanpa nama yang kita khususkan. Tapi lama-kelamaan kita adalah kita sebut duit raya. Kalau yang ada kelapangan rezeki memang disuruh kita bersedekah, dan ini amalan yang kira yang baik. Kita sedekah pada kanak-kanak lah biasanya. Bagi duit raya kat budak-budak. Walaupun memang kita kata budak-budak datang nak petik duit raya kan. Memang itu galakkan pada kita. Kita bagi dapat kat kita. Yang dia nak belajar buat apa itu suka dia lah budak. Jadi kita kena bagi. Kalau siapa-siapa yang ada kelapangan rezeki yang lebih, di hari itu dia nak bersedekah. Kalau duit raya pada kanak-kanak pun bersedekah lah. Kalau dia nak bersedekah makanan, itu sudah pastilah kita memang buat hidangan-hidangan yang istimewa. Oh, balik kepada nak pergi ke masjid, tapi yang ni kadang-kadang susah sikit kita nak praktikkan lah. Pergi dan balik di jalan-jalan yang berbeza. Sebab kita sekarang jalan raya, kita nak rampuh traffic light pun tak apa nak boleh kan? Tapi kalau kita nak pusing-pusing kat masjid ni, ambil dia punya pengertian dan semangatnya pun boleh. Saya kira hikmah di sebalik arahan itu ialah untuk kita berjumpa seramai mungkin manusia pada hari ini. Kita disuruh balik jalan jauh sikit kan, kita jumpa orang sebenarnya. Jadi orang kita dah terapkan dengan amalan ziarah. Satu amalan yang itu saya kata kita buat, tapi kadang-kadang kita tak perasan. Memang kita sedang mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kita pergi dan balik dengan jalan yang berbeza. Dan kalau boleh balik itu jauh sikit, pilih yang jalan yang jauh sikit, pergi pilih yang jalan yang dekat. Dekatlah nak sampai empat kan. Tadi kan suruh dah tahu jangan buat balik apa. Pergi jalan jauh nanti sampai lambat. Kita pergi dan balik, kalau ada dua jalan yang berbeza, kita gunakan yang pergi pendek, yang balik panjang. Saya kira pas baliknya kita nak berjumpa dengan seramai mungkin rakan taulan dan sanak saudara, dan kita memang berpeluang untuk berjumpa dengan rakan-rakan kita. Sebab semua kita seboleh-bolehnya memang nak berbalik berhari raya di kampung halaman masing-masing. Kita memang ada niat nak balik. Jadi itu pasal jalannya. Dan kita kena fikir bagaimana lagi untuk kita menambahkan keceriaan hari raya kita. Baju baru dah ada, makan sedap dah ada. Akhirnya yang kita buat biasanya menziarahi. Menziarahi ini pun disyariatkan. Setelah
anak-anak tempatan yang dah balik orang kali, ambillah kesempatan ini untuk berjumpa dengan saudara mara yang lama tak jumpa. Okay, itu amalan yang selalu kita buat. Tetapi kita nak masuk pula amalan-amalan yang sebenarnya tidak ada, tapi kita mula membuat. Dari dulu saya bila-bila walau ada kerajaan kata kongsi raya, saya kata tidak ada kongsi raya. Hakikatnya tidak ada kongsi raya. Tadi saya sebut raya kita ibadah. Adakah kongsi ibadah? Kalau kamu nak kongsi ibadah, kamu masuk Islam. Dia nak bergembira, kita tak kata. Tapi istilah kongsi itu dalam konotasi bahasa je, kita berkongsi kan. Kongsi kereta, dia masuk dalam kereta kita, atau kita masuk dalam kereta dia. Kita nak tipu sama-sama. Kita kongsi kereta, kapul kita kata nak jimat minyak, jimat tu boleh. Kita nak pergi mana-mana pun pergilah. Tapi kalau kongsi raya, kalau bab-bab agama, kita memang ada hakikat. Kita tak boleh mengamalkan amalan agama orang lain yang khusus. Memang itu dilarang. Kita nak berkongsi kegembiraan silakan, tapi kongsi ibadah jangan. Apa-apa ibadah khusus agama lain, kalau kita buat dalam mana-mana kitab akidah pun, dia boleh merosakkan akidah kita. Mudah-mudahan man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dan hadis tasyabbuh atau menyerupai ditafsirkan tasyabbuh dari segi perbuatan-perbuatan khusus agama lain. Sama ada sujud pada tokoh, itu khusus. Duduk saja-saja kita tak pergi sujud lah. Di hari perayaan mereka, mereka bersujud, kita ikut salat. Bukan salah kecil-kecil, sebesar-besar kesalahan dalam kehidupan beragama. Jadi dulu kongsi raya itu kita ubah sikit, kongsi kegembiraan. Ya, kita tengok kawan kita bergembira menyambut hari raya dia, kita tambah kegembiraan dia sikit, tak ada apa-apa. Tapi jangan kita pergi buat amalan khusus. Dan begitu juga kalau dia pun dia nak buat amalan kita, dia lakum dinukum waliyadin. Dia, tu saya kata, sesetengah agama lain dia tidak melarang sangat. Kita tengok mereka dah masuk Kristian, tapi sembah nenek moyang pagi-pagi buat. Kalau dalam Kristian, dia tak boleh juga sembah sesama makhluk, mengata-kata pun. Tapi agama lain dia, larangan dia tu agak longgar. Dan mereka masuk pun bukan masuk seluruhnya. Itu udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam sepenuhnya. Jangan duk campur benda lain. Jadi kongsi raya ini, bagi saya kita berkongsi kegembiraan itu tidak ada masalah. Sebab gembira dia bukan satu amalan khusus. Orang menang bola pun gembira. Dia kegembiraan ni punca dia macam-macam kan. Jadi kalau kita kongsi kegembiraan tu, tak ada masalah apa-apa. Orang menang bola kat England, orang sini semua. Kadang-kadang bola ni pun pelik ke. Penyokong Liverpool semua, Liverpool ni. Padahal kan ada pasal pun dia tak ada kaitan sangat, tapi peminat, kata peminat tu kan. Entah dia pun tahu tak ada kelab peminat demo kat sini. Kelab peminat ada, macam-macam kelab. Jadi kemenangan dalam sukan pun kita kongsi kegembiraan. Hari-hari lain pun kita kongsi kegembiraan. Tapi berkongsi perkara ibadat jangan. Tak kira lah dalam perayaan yang macam ni atau dalam ada perkara-perkara agama yang lain. Kedua, dah cerah ni kuliah subuh ni tu, cerah ni dia berhenti. Dia kalau nampak orang jalan tu dia berhenti lah kan, nampak kuliah subuh. Jangan kita serahkan hari raya kita ini kepada artis-artis yang tak ketahuan. Saya sebut senang, tak raya ni dia pun dah buat dah video yang begitu-begitulah.
Itu bukan cara kita. Dan dengan pun ada tu dia dah minta maaf. Minta maaf bukan menyelesaikan semua. Minta maaf dia menyelesaikan sebahagiannya saja. Kesalahan tetaplah menjadi kesalahan. Minta maaf dia menyelesaikan sebahagiannya saja. Jangan kita serahkan hari raya ini kepada artis. Kalau kita tengok, raya ni dia terkait dengan puasa kan. Sampai kita pun kata kat budak-budak, tak puasa tak boleh raya kan. Tak puasa tak boleh raya. Tapi bila hari raya, saya tengok orang lain ambil-alih. Penyanyi-penyanyi. Sedangkan masa puasa, Tok Imam, Tok Bilal, kita yang datang masjid adalah yang menghidupkan puasa, yang menghidupkan Ramadan. Tapi hari raya kita serahkan kepada orang lain. Tak percaya tengok kat TV. Saya lama orang tak tengok TV sebenarnya. Tapi rancangan hari raya itu banyak jugalah perkara-perkara yang tidak seperti yang disuruh. Saya paling batang ni menghidangkan nyanyian wanita. Saya tak suka ya. Kalau perempuan. Dan saya suka dengan nyanyi. Tapi bukan di hari raya. Sebab raya ibarat kalau kau nak dengar Siti Nurhaliza kan dengan Ari Lain tu, sama yang dia nyanyi. Suara dia sedap kat Ari Lain pun. Tapi menceriakan kalau nak bernyanyi, jangan keterlaluan. Kalau nak buat benda-benda yang bercampur baur antara halal dan haram, itu yang dilarang. Sebab dia terdorong untuk bercampur baur. Jadi kalau kita nak menambahkan keceriaan dengan lagu-lagu, tak ada masalah. Tapi percampuran lelaki wanita bebas ni ada masalah. Dia mengundang benda lain. Termasuk dengan saudara sepupu kita duk pergi salam lelaki perempuan apa ni. Memang dalam syariat agama kita, salam lelaki perempuan ni mudahnya kita kata dilarang dalam hal-hal tertentu yang terkhusus saja. Kadang-kadang dibenarkan. Dia bukan amalan kita. Dia bukan amalan agama kita. Yang terkhusus tu kita bincang masa lain. Jadi yang paling penting kita jangan campur adukkan perayaan kita dengan halal haram. Yang saya tak suka tengok itulah, dia perkara ibadah. Hari pertama kita sembahyang, sampai 30 hari ke 29 hari kita sembahyang. Siapa yang sibuk? Para agamawan. Kalau Tok Imam sembahyang tarawih tak ada, kita perlu cari pelajar-pelajar tahfiz lagi. Kalau nak lebih, kita sembahyang elok bacaan yang pun lebih baik. Ialah imam-imam masjid ni kadang-kadang umur ni penat sikit, dia tambahkan gua yang 20 kan. Kita cari tenaga-tenaga bahan pelajar-pelajar kita. Kita suruh dia jadi imam. Bahkan kita bayar lagi. Tak apa. Tapi kalau hari raya kita gantikan peranan Tok Imam ingin dengan hati-hati, nampak tak apa-apa elok. Dan hati-hatinya elok tu alhamdulillah. Tapi menari pakai singlet dengan pakai songkok, Allah Rabbi. Bukan. Tak sesuai maksud. Dengan gaya yang menyakitkan hati. Saya tengok sakit hati sebenarnya. Gaya yang menyakitkan hati itu bukan cara kita menyambut hari raya. Walaupun dilakukan oleh kita, oleh orang-orang kita, dia bukan cara kita. Begitu bukan cara kita. Jadi berhentilah benda-benda begitu. Buat benda-benda lain banyak. Jangan serahkan. Kalau mudah saya bahasakan begitu, jangan serahkan hari raya kita kepada orang-orang yang tidak ketahuan, yang begitu ini yang saya sebutkan tadi. Kalau kamu nak bergembira, ada cara. Saya sebutlah satu persatu susunan tadi. Bersedekah ni sebenarnya mengembirakan. Kita menceriakan kanak-kanak ni mengembirakan. Dan kadang-kadang kita bagi duit tu anak cucu kita sendiri kan. Dia jadi pahala sedekah. Kalau ada apa, ini dia panggil cucu-cucu tengok benda-benda tak tahu kan. Untuk wan pun sama. Jadi saya rasa itu sahaja yang saya nak kongsikan. Kesimpulannya, kita kena sedari hari raya walaupun kita bergembira, sebenarnya dia adalah ibadah. Jadi apabila dia ibadah, dia ada tata caranya. Walaupun tidaklah ada yang
khusus sangat ada niat, ada takbir ke apa tu, tapi keseluruhan hari raya itu adalah ibadah. Jika kita mencampurkan ibadah kita dengan perkara-perkara haram, dia akan membatalkan semuanya. Kita dengan khutbah kita bercakap kan, sia-sia lah pahala Jumaat hari itu. Ni kalau hari raya sepanjang hari kita campur sekejap kan, sia-sia pula pahala hari raya. Jangan kita campur adukkan hari raya kita dengan orang lain punya cara. Kita buat dengan cara kita yang bersendiri, dan insya-Allah kalau benda tu elok orang ikut. Kita kena ingat tersebut raya Cina dulu Cina dia tak menziarah sangat. Dia tak buat makan secara umum, dia makan family dia. Makan besar tu family dia. Tapi apabila dia melihat kita berhari raya menziarahi dengan keluarga yang jauh lebih besar, bahkan rakyat taulat yang bukan keluarga pun pakai mai makan. Dan mereka juga buat sekarang. Mereka tengok cara itu baik. Saya tengok itu mereka meniru kita. Cuba tengok tradisi Cina tu. Tuan saya Cina situ. Kita makan family asal ni. Tapi oleh kerana kita tengok orang Melayu ni raya dia bagus, keluarganya menjadi lebih besar, kegembiraannya lebih besar. Jadi mereka pun sekarang ada jemput orang-orang datang. Jadi biar mereka ikut kita, bukan sebaliknya. Jadi itu sahaja ibadah kita. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan ini. Jangan kita rosakkan dengan perkara-perkara lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.